Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Malaysia yang jatuh pada 16 Mei. Okey, berguru dengan ilmu, okey, membina generasi baharu. Mungkin itulah dia punya slogan dia, saya pun dah tak ingat ya. Okey, so selamat Hari Guru kepada guru, apatah lagi lah kepada guru yang juga menuntut ilmu sebagai postgraduate. Semoga anda menjadi insan-insan yang akan menyumbang bakti kepada anak bangsa, yang akan mencerdik dan mencelikkan anak bangsa. Okey, bangsa Malaysia, okey, supaya kita menjadi satu bangsa yang mempunyai masa depan yang kita bina sendiri. Okey, hari ini saya nak ceritakan pasal 3 perkara. Ramai yang confuse. Beza antara statistik deskriptif, statistik parametrik dan juga statistik inference. Okey, saya pun confuse ya. Bukanlah dululah confuse ya. Sekarang ni okeylah ya. Okey. Awak kena bezakan bila kita buat kajian, terutamanya social science. Okey, bila kita buat kajian social science, tentulah kita akan mengambil sampel. Bila kita ambil sampel, langkah pertama kita nak describe the nature of the sample. Katalah population kita 10,000. Kita ambil dekat dalam 400. Maka kita wajib untuk describe bentuk sampel yang kita dapat. Berapakah purata umur? Berapakah bilangan lelaki terhadap perempuan? Contohnya kan, berapakah peratus yang memiliki sesuatu perkara dengan yang tidak memiliki satu perkara. Okey, itu adalah statistik yang lazim kita gunakan untuk mendescribe berapakah purata umur. Contoh kan, itu adalah benda yang lazim untuk kita describe sesuatu supaya orang faham, oh nampaknya sampel itu lebih ramai perempuan daripada lelaki. Oh nampaknya purata umur sampel tu lebih kurang 45. Jadi kita describe. Tujuan describe tu bukan untuk buat apa, untuk describe bagi kefahaman. Sebab tu dalam tesis bahagian pertama, sebelum kita menyatakan kita punya finding yang sebenar, yang menjawab kita punya research question, kita kena describe dulu sampel kita. Okey ya. Jadi tolak tepi tolak tepi. Jadi saya nak bagi cara mengingat mudah aja. Selain daripada frekuensi, selain daripada peratus, selain daripada mean, mood median jarang kita guna. Jarang kita guna ya. Kita guna 3 selalunya. Kita gunakan ataupun ratio. Okay, ratio, frekuensi, peratusan, mean, itu adalah statistik deskriptif untuk kita jelaskan sampel kita. Selain daripada itu, apa nama dia? T-test, ANOVA, factorial ANOVA, MANOVA, multiple linear regression, chi-square, correlation. Itu adalah statistik inferential. Apa kalau statistik inferential? Statistik yang kita gunakan terhadap sampel untuk kita membuat generalisasi kepada populasi. Bila kita dapati sampel kita mencukupi dan kita nak buat generalisasi kepada populasi, kita juga boleh ambil mean-nya, tetapi mean tu digunakan untuk mengira t-test. Kita bandingkan 2 kumpulan atau 2 set data. Kita bandingkan 3 kumpulan. 2 set data kita pakai t-test. 3 set data, 3 kumpulan kita bandingkan atau 4 dan lebih, kita gunakan ANOVA. Kalau kita gunakan 1 DV. Kalau kita gunakan 2 DV atau lebih, kita gunakan MANOVA. Kalau kita tengok hubungan untuk predict mana yang akan mempengaruhi DV, kita gunakan multiple linear regression. Kalau sekadar kita nak melihat ada tak hubungan, kita gunakan correlation. Maka itu semua adalah statistik inference yang boleh digunakan untuk membuat generalisasi, kerana pengiraan semua itu berdasarkan kepada mean dan variance. Yang kita ambil daripada sampel. Tapi kita boleh buat kepada populasi, kita boleh generalisekan kepada populasi. Tetapi ada satu syarat. Sekiranya sampel kita tu normal, tertabur secara normal, kerana ciri normal tu ciri populasi. Kalau sampel kita yang kita ambil secara random tadi tertabur secara normal juga, maka kita katakan bahawa statistik tu statistik parametrik. Statistik inferential yang parametrik ataupun statistik parametrik yang kita boleh buat inference kepada populasi. Kenapa? Kerana parametrik adalah ciri graf normal.
ciri graf normal bagi mana-mana pengukuran dalam populasi. Ukur tinggi ke, berat ke, ukur IQ ke, ukur apa-apalah kita ukur dalam populasi, dan bila dia bertabur secara normal, itu ciri-ciri yang dikatakan ciri normal parametrik bagi populasi. Kalau sampel kita juga tertabur secara normal, maka sampel kita juga punya ciri-ciri parametrik sebagaimana populasi, kita katakan statistik itu parametrik. Bermakna statistik inferential yang data sampel kita tertabur secara normal dikatakan statistik parametrik, dan dia bersifat statistik inferential kerana kita boleh buat inference kepada populasi. Katalah kita dapat sampel yang tidak tertabur secara normal, skewed datanya, maka dia tidak mempunyai ciri-ciri parameter sebagaimana ciri-ciri populasi. Kita masih juga boleh buat inference. Contohnya kita ada Mann Whitney, kita ada Kruskal-Wallis, kita ada chi-square. Itu semua statistik yang melayan data yang bukan normal, maka kita namakan dia juga sebagai statistik inferential, tetapi kita menggunakan statistik non-parametrik untuk membuat inference. So kena faham molek-molek. Okey, ciri populasi kita katakan parameter. Apa saja kita ukur dalam populasi, kita kata parameter sebab dia tertabur secara normal. Sesuatu yang tertabur secara normal tu kita katakan parameter. Kita ukur apa saja pun dia mesti graf normal. Sedikit yang nilai ekstrim yang bawah, sedikit nilai ekstrim yang tertinggi, sebahagian besarnya berada dalam bentuk normal, bell shape. Maka populasi yang berbentuk bell shape tadi samalah kalau kita dapat dalam sampel, maka sampel itu dikatakan berciri populasi, berciri parameter, maka kita gunakan statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik inferential. Kita juga kalau data tidak tertabur secara normal, okey, kita katakan statistik non parametrik, tapi dia juga statistik inferential. Inferential tu hanya istilah untuk melambangkan kita boleh membuat generalisasi. Okey, tapi statistik deskriptif tak boleh, kita biar tepi. Jadi sekarang ni kita ada dua bentuk statistik inference, iaitu statistik yang boleh kita buat generalisasi, iaitu statistik parametrik yang kita gunakan t-test, multiple linear regression, ANOVA, MANOVA. Okey, dan juga statistik non-parametrik sekiranya sampel tidak normal yang kita katakan Mann Whitney, Kruskal-Wallis, chi-square dan kawan-kawan dia. Okey, jadi jangan confuse Saya ulang balik, kita ada statistik deskriptif hanya untuk describe sampel, dan kita ada statistik untuk parametrik sekiranya data tertabur secara normal sebagaimana ciri populasi, kita buat statistik inference parametrik. Kalau data tertabur secara tidak normal, skewed, kita guna juga statistik inference untuk buat inference kepada populasi, tetapi kita katakan statistik inference non-parametrik. So jangan confuse ya. Okey, kedua-duanya boleh dibuat inference. Assalamualaikum. Jangan nakal-nakal. Selamat berpuasa. I love you.